Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita menyambung lagi pengajian kitab Riyadhus Salihin kita karangan Al-Imam Nawawi. Malam ni kita masuk kepada bab yang baru, bab yang ketiga, iaitu babus sabri, bab pada menceritakan tentang sifat sabar. Kalau siapa yang sama dengan saya ni, muka surat 50. Kalau siapa yang terjemahan tu, tak apalah, hadis yang saya rasa numbering dia sama je kot, hadis nombor 30. Tapi nak senang mudah ni, tengok dalam bab sabar tu hadis hak mula. Kita nak masuk, pasal malam ni kita masuk bab yang baru, bab sabar. Bab sabar merupakan bab yang ketiga. Sebelum ni kita dah cerita pasal bab taubat, bab yang kedua, dan sebelumnya tu bab niat yang pertama kan. Kita masuk bab yang ketiga. Hadis nombor 30 di dalam keseluruhan kitab, hadis nombor 1 dalam bab sabar. Baik. Imam Nawawi memulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Imam Nawawi membawakan ayat Quran ini sebagai permulaan kalam pada membicarakan ayat ini, bab ini. Ayat yang bermaksud, wahai orang yang beriman, sabarlah dan bersabarlah dalam kesabaran kamu tu. Maksudnya begitu. Kalau tengok dalam syarah dia kata, dan dalam tafsir kata, jangan sampai kesabaran kita itu dikalahkan oleh kesabaran orang bukan Islam. Dalam tafsir ayat ini, maksudnya sabar, dan dalam sabar tu kena bersabar dalam sabar tu. Mana itu? Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Sabar dan tingkatkan kesabaran. Dalam tafsir ayat kata, jangan sampai kesabaran orang Islam ini dikalahkan oleh kesabaran orang bukan Islam. Bermaksud orang bukan Islam lebih tinggi kesabaran berbanding kita. Jangan macam tu. Maksudnya dalam kesabaran itu kena ada sabar lagi dalam duk sabar tu. Tak apa. Ayat yang lain, wa qala ta'ala wa lanabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Yang mana maksudnya Allah Subhanahu wa taala memang menguji setiap orang dalam kalangan kita, minal khaufi wal ju', dengan perasaan takut, dengan rasa lapar, wa naqsim minal amwal, dengan kekurangan harta benda, binatang, buah-buahan, tanaman dan sebagainya. Wa basyiris sabirin, dan beritakanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Ini Imam Nawawi mulakan dengan beberapa dalil Quran lah, sebelum dia nak masuk kepada hadis yang mula. Dan ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, ista'inu bisabri wassalah. Bersabarlah, memohonlah pertolongan Allah dengan jalan-jalan sabar dan semayang. Sebab Imam Nawawi membawakan kepada kita permulaan bab ini beberapa dalil Quran yang menunjukkan kelebihan sifat sabar, dan bagaimana memang sabar itu wujud dalam kehidupan ini, yang mana dengan sabar itu Allah meningkatkan darjat kita di sisinya, dan memang Allah uji manusia, dan Allah nak tengok sejauh mana kesabaran kita. Baik. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika liman azmil umur. Dan bagi orang yang sabar itu keampunan baginya cukup banyak. Baik, kita masuk hadis yang pertama. Baik. Wa an Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Wa an Abi Malik Al-Haris. Abi Malik ni dia punya laqab dia lah. Dia punya nama dia ni ada banyak. Dalam syarah kata nama dia ni dekat-dekat 10 nama dia ni. Bila kata Abi Malik ni ayah kepada Malik lah. Nama dia sebenar ialah, ada banyak kata dalam syarah Dalilul Falihin, tapi antara yang popular selalu orang sebut Ka'ab bin Asim ataupun Ka'ab bin Ka'ab. Tak apalah, ni saya cerita nama perawi saja. Abi Malik ni kalau tuan-tuan jumpa, memang nama dia banyak. Dan Al-Ash'ari ni ada dua pendapat. Satu pendapat kata dia ni memang keturunan suku Ash'ari yang ada di Yaman.
Satu suku Asy'ari yang ada di Yaman tu. Satu lagi pendapat kata bukan pasal tu. Pasal masa dia keluar dulu, masa beranak, masa mak dia beranak kat dia, sya'r dia ada banyak bulu. Dia keluar tu dia bulu dia lebah. Bulu dia lebat. Jadi orang gelak dia lagi tu. Bulu dia lebat. Jadi ada dua pendapat lah dalam syarah sebut. Dia cerita, dia kata apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni hadis ni glamour. Kalau anak kita mengaji sekolah, hadis ni hadis tingkatan 1 ke tingkatan 2. At-tahur syatrul iman. Kebersihan itu separuh daripada iman. Syatru bermakna nisf, separuh daripada iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan alhamdulillah, dalam syarah kata alhamdulillah tu adalah alhamdulillah ni segala puji bagi Allah. Tetapi dalam konteks hadis ni alhamdulillah dimaksudkan dengan memang lafaz khususnya alhamdulillah, zikir alhamdulillah tu. Alhamdulillah tamla'ul mizan, memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamlani au tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Dan kalau subhanallah walhamdulillah memenuhi timbangan dan memenuhi langit dan bumi. Maknanya apa ni? Memenuhi itu macam mana? Kalaulah pahala ganjaran zikir subhanallah walhamdulillah itu diterjemahkan dalam bentuk jisim, kalau disusun penuh langit dan bumi. Dan lafaz alhamdulillah sahaja kalau diterjemahkan dalam bentuk jisim, ditimbang, dia memberatkan timbangan kita di hari akhirat. Mizan timbangan kita. Wassalatun nur, dan sembahyang itu ialah cahaya. Wassadaqatu burhanun, dan sedekah itu ialah bukti. Wassabru dhiya, dan sabar itu ialah dhiyaun, pelita. Wal Qur'anu hujjatul laka au alaika, dan Quran itu menjadi hujah kepada kamu atau hujah ke atas kamu. Saya suka terjemah dengan peguam bela kamu atau peguam cara kamu. Quran dia akan datang di hari kiamat, dia akan datang di padang mahsyar, dia akan datang di mizan, dia akan datang di akhirat, dia akan menjadi hujah, dia akan datang di kubur, dia akan menjadi hujah, dia akan menjadi syafaat bagi kita, dia akan menjadi pembela bagi kita. Hujjatul laka au alaika, dia hujah bagi kita atau ke atas kita. Apa maknanya? Kalau kita jaga dia, kita baca dia selalu, kita hormati dia, beradab dengan dia, dia akan datang untuk mempertahankan kita nanti. Dia akan bagi tahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana kita beradab dengan dia, bagaimana kita tak pernah meninggalkan dia. Innama masala sahibil Quran kama sahibil ibil muaqqalah, in ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat, kata Nabi. Perumpamaan orang yang dengan Quran itu umpama orang dengan unta dia. Kalau dia tambat, unta tu akan tunggu. Kalau dia abai, dia tinggal, unta tu akan pergi meninggalkan dia. Lagu itulah Quran. Kalau kita duk rajin baca dia, kita akan ingat. Kalau kita tinggal dia, lama-lama kita buka balik, yang kita hafal kita lupa, yang kita duk baca pun jadi tak lancar. Lepas tu kita kena rajin buka dia. Teman-teman nak main puasa ni tuan-tuan, rajin-rajinlah buka Quran. Tapi tuan-tuan duk rajin dah, saya tahu orang masjid ni. Kita tambah lagi. Baik. Sebab dia akan jadi syafaat, dia akan jadi pendamping, teman yang setia, kawan yang paling setia, Quran lah. Baik. Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap manusia itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila dia berpagi-pagi dia menjual diri dia. Faba'i'un nafsahu, ba'i'un, bai'. Dia jual diri dia, bermaksud dia menebus diri dia. Setiap pagi manusia itu bila dia bangkit, dia macam ibarat menjual diri dia. Dia macam macam mana terjemah bahasa kita ni? Dia bangun pagi itu masing-masing dengan nasib yang sama, dan terpulanglah apa urusan dia hari itu yang akan menyebabkan famu'tiquha au mubiquha, sama ada menyebabkan dia merdeka pada hari itu, yakni dia bebas daripada neraka dengan perbuatan-perbuatan dia yang dimulakan pada pagi tersebut, ataupun dia mencelakakan diri dia. Dia memulakan pagi dengan pagi yang baik, mengisi dengan amal ibadah ataupun berbuat baik dengan orang, tolong orang dan sebagainya. Kata Nabi, setiap orang bila bangun pagi tu macam orang yang berniaga. Masing-masing duk jual diri, masing-masing cuba, masing-masing tunjuk perbuatan apa yang dia buat. Dimulakan dengan pagi itu. Pasal tu ada hadis yang lain, uqdu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban
fala takun fi khamsatin fatahlik. Mulakan pagi kamu sebagai orang yang berilmu. Kalau tak boleh, mulakan sebagai orang yang mengaji ilmu. Kalau tak boleh, mulakan sebagai orang yang mendengar ilmu. Kalau tak boleh juga, mulakan sebagai orang yang mencintai ilmu. Jangan jadi hak nombor 5, kamu akan binasa, kata Nabi. Hadis yang tersebut tentang mulakan pagi, mulakan hari kita dengan pagi yang baik. Sama tuan-tuan dalam konteks kerja pun, betul tak? Kalau kita bangkit pagi, kita fresh lain macam, segar lain macam, semangat dia lain bila kita pergi kerja. Tapi bila kita bangkit pagi rasa lemah, rasa tak larat, rasa tak ada mood, moodless orang putih kata, pergi kerja apa pun tak jadi dah. Buat kerja pun jadi tak ada mood. Pagi tu penting. Sebab tu kita ada zikir asbahna ala fitratil Islam. Kita mulakan pagi kita ni dengan fitrah Islam, wa kalimatil ikhlas, dengan kalimat-kalimatnya ikhlas, wa dini nabiyina Muhammad, dengan agama Nabi kita Muhammad, wa ma ana minal musyrikin, dan kita tidak termasuk golongan yang musyrik. Itu hadis yang pertama, riwayat Imam Muslim. Saya tulislah, ada beberapa hadis lagi, saya nak habis sampai 1, 2, 3, 4, 5. Saya cuba nak habis sampai 5 hadis pasal bulan lepas raya ni kita akan main hadis yang sangat panjang. Hadis ni menarik lah pasal cerita pasal budak yang sihir tu, Ashabul Uqdud tu. Seronok, panjang. Nanti saya ingat saya nak habis dulu sebelum hadis tersebut. Baik, saya sambung terus. Wa an Abi Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna nasan minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum. Kata Abi Sa'id, satu hari ada sekumpulan manusia ataupun sekelompok orang ataupun beberapa orang dalam kalangan orang Ansar mai jumpa Nabi. Mai jumpa Nabi dan minta sedikit bantuan. Minta pertolongan, minta makanan dan sebagainya, minta bantuan lah, minta sesuatu daripada Nabi. Fa'atahum, dan Nabi bagi kepada mereka. Fa'atahum, Nabi bagi. Bila lepas Nabi bagi, summa sa'aluhu fa'atahum. Lepas Nabi bagi, dia pun minta lagi. Rasulullah ada lagi tak? Ada orang jenis lagu ni? Ada. Dia dah bagi dah, nak lagi. Apa kemak? Doremi tu. Bapa, makcik lawa apa? Makcik kau lawa ya? Sat bapak pergi ambil lagi. Dah bagi dah. Minta lagi kan. Maka summa sa'aluhu fa'atahum, diminta lagi, Nabi bagi lagi, hatta nafida ma indahu. Lepas tu minta lagi, bagi lagi, hatta nafida ma indahu, sampai tak ada apa dah kat Nabi, Nabi bagi semua. Tu dia tuan-tuan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam never say no. Nabi tak pernah kata tidak pada orang yang meminta kepada baginda. Nabi cuma kata tidak pada benda-benda yang melibatkan hukum hakam dan syariat, yang tak boleh buat, yang larangan, yang haram, tidaklah. Tetapi tidak pada permintaan yang tidak melanggar hukum syarak, tidak kepada minta bantuan, Nabi tak pernah sebut. Itu Nabi kita SAW. Hatta sampai tahap kalau Nabi tak ada nak bagi pun, orang meminta ke Nabi, Nabi berhutang dulu pergi bagi kat orang tu, punya nak bantu orang. Ini Nabi kita tak ada siapa boleh lawan. Sifat pemurah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan minta Nabi bagi, lepas minta bagi lagi sampai tak ada apa dah dekat Nabi, dia pun minta juga. Faqala lahum hina anfaqa kulla shay'in bi yadihi. Maka dia pun minta lagi, maka Nabi kata kat depa, kata Abu Sa'id ni, masa dia pun minta lagi ni, Nabi kata masa Nabi dah tak ada apa nak bagi dah. Ma yakun indi min khair. Aku tak ada apa dah nak bagi hampa ni. Habis langsung hak aku beda aku pun tak ada ni. Falan addakhirahu ankum wa may yasta'fif yu'iffahu Allah. Barang Nabi kata, barang siapa, Nabi nasihatlah. Nabi secara umum Nabi kata tak ada apa dah nak bagi, cuma saja nak pesan kat hangpa lah, siapa yang menahan diri dia daripada meminta-minta, bermudah-mudahan dalam meminta-minta, Allah akan lindungi dia daripada sifat meminta-minta. Maknanya ada apa susah pun dia cuba usaha sendiri, dia cuba elak nak meminta-minta kat orang ni, Allah akan cukupkan untuk dia. Allah akan elakkan dia daripada terjerumus ke dalam sifat tersebut. Bukan kata salah dak, tapi dia nak jaga aib, dia nak jaga, dia cuba nak usaha dulu, maka Allah akan lindungi dia. Wa man yastaghni yughnihillah. Istighna, ghani ni kaya, tapi dalam konteks ni maksudnya siapa yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dia, Allah akan cukupkan dia.
Di sini beza dia tuan-tuan, orang yang cukup, orang yang senang dan orang yang kaya. Ada orang dia kaya, dia duit banyak tapi dia tak senang hidup. Duit dia banyak tuan-tuan, gaji dia sebulan mungkin kata 15,000. Nak compare dengan kawan dia gaji sebulan 1,500. Tapi yang 1,500 ni cukup. Cukup, senang. Tokoh-tokoh cuti nak bawa anak pergi berjalan pun lepas. Anak mengaji di Kuala Lumpur minta duit sikit, ayah bank bang 200, boleh bagi. Tapi gaji dia sikit. Tapi hak seorang lagi ni gaji dekat 15,000 tak pernah cukup situ lah. Mai bulan 3, bulan 4 ni susah hati lah. LSDN duk cari cukai. Lepas tu tak tahu lah macam tak pernah cukup. Sagi kereta rosak, sagi aircon nak kena perbaik, sat lagi kena saman, tak pernah cukup. Itu beza orang yang ada duit banyak ada dan orang yang senang. Orang yang senang. Kita ni tuan-tuan ni, kita dah minta doa yang kita dah minta nak jadi murah rezeki, kaya ni bukan sebab kita nak kaya, tuan-tuan, betul tak? Sebenarnya kita nak senang. Kaya tak senang tak guna tuan-tuan, kita akan jadi susah tak? Tuan-tuan ada kawan-kawan yang kaya tapi kita nampak dia susah ya. Nak keluar duit susah, nak belanja orang susah, nak buat apa pun susah, situlah. Ada. Hidup dia kita nampak sempit ya. Biar-biar orang contoh dia ni gaji besar dia ni pangkat besar tapi kita nampak dia susah situ. Kan? Esok dia mati, harta-harta tu anak-anak cucu pula bergaduh lah. Kan? Susah sempit dia. Padahal orang tahu dia besar no? Ada orang kita nampak kerja biasa-biasa ya, gaji pun sederhana lebih kurang tapi dia makan pakai cukup, pergi berjalan boleh, beli baju baru kat bini boleh. Orang ajak pergi makan di kedai sat pun ada duit, pergi. Bukan kata susah langsung, senang hidup dia. Di sana ada berkat. Apa makna berkat? Ziyadatil khair, pertambahan kebaikan. Satu benda yang miracle. Berkat ni tak boleh ungkap, tak tahu. Tak cukup, Allah bagi cukup. Tapi kaya tanpa berkat, banyak macam mana pun tak akan cukup. Ya. Berkat tak boleh nak ulas, tak boleh nak kuliah. Berkat ni tak boleh nak syarah. Pasal benda ni dia kena, berkat ialah persoalan rasa, dia bukan persoalan bahasa. Kena rasa dulu tuan-tuan. Betul tak? Dan saya yakin sebahagian besar dalam kalangan kita pernah rasa konsep berkat itu. Cukup. No? Teringat balik tuan-tuan, Tok Wan, mak ayah dulu-dulu ni anak ramai, buat bendang, cukup bagi makan anak-anak. Dulu buat bendang bukanlah gula kan, bukan ada boleh jadi macam mana dia, satu musim saya tak berapa pandai sangat, tapi lot dia boleh jadi setahun berapa ni, dua kali, dulu mungkin sekali je kot. Dengan dulu mana ada subsidi ke apa macam-macam kan. Tapi cukup. Anak kerja besar je Kuala Lumpur pun main balik minta pinjam duit kat mak ayah di kampung pula. Hak dapat gaji bulan-bulan tu. Siapa kaya senangnya? Jadi kita duk minta kat Allah ni, kita bukan minta kaya. Sebenarnya ni kita nak minta hidup senang. Betul tak? Senang. Tak kaya pun tak apa, senang. Kalau kaya tak senang tak guna kan. Maksudnya kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah lapangkan hidup kita. Lapang. Tetapi dalam kelapangan itu kata Nabi, hati-hati sebab lapang ni kadang-kadang menipu manusia. Sebab bila dia lapang dia malah buat ibadat pula. Jadi kita kena banyak hati-hati. Baik. Maka siapa yang rasa cukup, Allah akan cukupkan dia. Ya, wa may yatasabbar yusabbiruhullah. Dan barang siapa yang banyak bersabar atas dugaan ujian hidup, Allah akan menguatkan jiwa sabar itu pada dia. Baik. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Dan Allah tak bagi apa pun yang lebih luas kepada manusia ini nikmat ganjaran melainkan kepada sifat sabar. Sabar ni banyaklah contoh yang kita duk baca dalam sejarah. Sabarnya Nabi Nabi Ayub, kesabaran Nabi Ayub, seorang nabi yang tampan, handsome, kaya, sega. Allah uji Nabi Ayub sekelip mata, sakit, jatuh, susah, tapi Nabi Ayub sabar. Dan banyak lagi kesabaran-kesabaran orang lain. Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah karang satu kitab nama dia Safahat minas sabril ulama ala syada'idil ilm wa tahsili. Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah, satu kitab tebal. Allah tak bawa. Sonok tuan-tuan buku tu. Ingat ke depan sambil-sambil kita boleh baca-baca selingan dalam kuliah ni kan. Dia Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah himpun semua cerita tentang kesabaran ulama dalam menuntut ilmu ni. Allah tuan-tuan kalau kita baca tu, Imam Ibn Muqri dengan Imam Tabarani pergi mengaji di Madinah, belanja habis duit, ilmu tak dapat habis lagi. Bukan kata dia tak mengaji tapi nak banyak. Sampai duit belanja habis, tak ada apa nak makan, puasa. Pasal tak ada apa nak makan, puasa pula, puasa wisal, terpaksa sambung puasa ni.
Pasal nak buka puasa ngapa pun tak ada. Sambung pula malam tak makan, esok puasa lagi. Nak makan apa tak tahu, tawakal lah. Duit semua habis punya nak mengaji di Madinah. Ini Ibn Muqri cerita. Lepas tu sampai tak larat sangat-sangat dah ni, tak makan langsung 2 hari dah ni. Berasa lagu nak mati dah tuan. Dia cerita. Pi mana? Pilah ke makam Rasulullah. Duduk tahun tu dengan harapan kot ada orang jamu makan ke apa ke. Ibn Muqri kata sama ada kami duduk di sini, sama ada kami dapat makan ataupun kami mati di sini. Dia pun duk sangka nak mati dah. 2 orang, 3 orang dalam jarak kita, 3 orang ni pun rasa nak mati dah. Jadi alalang kita rasa nak mati, baik kita mati dekat makam Nabi. Terlena. Bila jaga mayang syak apa, tak ada siapa main tak makan apa pun. Tapi Ibn Muqri kata masa kami sampai ke makam Nabi tu, aku dalam hati terkeluar kata, ya Rasulullah, kami lapar ni. Terkeluar ucap begitu. Tak apa, terlena di makam apa semua. Balik lepas mayang, balik pergi asrama depa ni, rumah hotel depa lah. Depa bukan orang Madinah. Balik mai tengah malam ada orang ketuk pintu. Ketuk pintu. Buka pintu, ada satu orang Alawi Arab dengan 2-3 orang pembantu dia bawa main nasi Arab, nasi mendi apa ni. 2-3 dalam. Dengan wangi, dengan panas, elok pun cukup. Maka kawan ni terkejut, kata kita kenal ke? Saya ada order food panda apa ke? Dia tak ada. Tapi saya duduk tidur tadi, saya mimpi Rasulullah mai kat saya bagi tahu hangpa 2 orang duk lapar. Nah. Allahu akbar. Kesabaran dia bawa tu. Kalau kita baca cerita Abu Hatim Ar-Razi, imam, dia kawan baik pada Imam Abu Zur'ah. Dahsyat kan? Pergi mengaji di Mekah, Madinah. Kemudian nak sambung pula di Mesir, naik kapal 3 bulan. Kapal tu kena pukul ribut 3 bulan. Depa tumpang duk atas kayu ya. Sepihan-sepihan kayu yang ada lah bekas-bekas kapal, ada makanan buah-buah sikit-sikit duk tu. Tak nampak darat 3 bulan. 3 bulan tuan-tuan. Lepas tu tahanyut pi pantai, mangkit pi pantai pula, seorang demi seorang pingsan, lepas tu kena kutip. Cerita tu panjang lah. Tu saya kata ke depan nanti saya cuba cerita selit-selit. Tapi nak abang kata kesabaran mereka tersebut. Kesabaran mereka tu. Apa nama ni? Lepas tu ada seorang lagi, tak apalah nanti dan saya cerita pasal orang yang apa nama ni, anak murid Imam Ahmad tu juga sabar. Dia mai jalan kaki daripada Andalus pi ke Baghdad, jalan kaki daripada Spanyol pi di Iraq, jalan kaki. Apa nama ni, nak jumpa Imam Ahmad, nak mengaji dengan Imam Ahmad. Bila sampai di rumah Imam Ahmad tak boleh mengajar. Oh tuan-tuan, sabar. Sehari satu hadis pergi ambil ke Imam Ahmad. Allahu akbar. Baqi bin Makhlad nama dia. Al-Imam Baqi bin Makhlad. Imam lah di Andalus. Baik, tak apalah. Nak cerita pasal kesabaran mereka tersebut. Okey, baik, sambung. Hadis yang lain. Hadis nombor 32. Wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'minin, inna amrahu kullahu khairun. Ajaib Nabi kata urusan manusia ni. Setiap apa yang mereka buat ni asalnya semua kebaikan untuk mereka. Allah buat apa pun bagi kat manusia ni asalnya semua untuk kebaikan. Asalnya. Semua ni untuk kemudahan kebaikan kita belaka. Hatta kalau kita diuji pun ujian itu untuk kebaikan bagi kita. Dan hatta kalau kita dihalangi daripada kita pergi ke satu-satu tempat ataupun beroleh satu-satu rezeki, itu ialah untuk kebaikan bagi kita. Allah sekat saat tak bagi kita kaya. Kita nak sungguh kaya-kaya tapi tak dapat juga kaya. Allah tahu kalau kita kaya kita akan lupa diri. Allah tahu kalau kita kaya kita akan jauh daripada Allah. Jadi apa pun kata Nabi ni asalnya keseluruhan itu adalah khair untuk manusia. Ajaib. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Inna asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Kelebihan bagi orang Islam itu, orang mukmin yang Allah bagi kepada orang mukmin, Allah tak bagi kepada orang lain itu, iaitu kelebihan sifat sabar. Bila menerima satu-satu ujian, dia bersabar. Dengan dia sabar itu Allah anugerahkan dia tingkatan darjat kelebihan yang cukup banyak bagi dia. Baik, lagi. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala
lamma thaqulan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini panjang sikit, no? Baik. Lamma thaqulan nabi sallallahu alaihi wasallam. Thaqula dia bukan marid. Kalau kita tengok dalam kamus, thaqula ni dia macam syiddatul marid. Dia syiddatul marid, kesakitan yang bersangatan. Lamma thaqulan nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashshahul karbu. Karbu ni lagi derita. Sebab tu nama Karbala tu mai daripada karbu wa bala. Derita dan bala. Karbala tu tempat Sayyidina Husain dibunuh. Karbala kan. Karbun wa balaun. Karbala. Ni karbun, al-karbu lah. Kalau nakirah karbun, makrifah al-karbu. Karbu ni derita. Maka dalam ni cerita ketika mana Nabi mengalami sakit yang bersangatan tersebut, ja'ala yataghashshahul karbu faqalat Fatimah radhiyallahu anha wa karba abatahu. Fatimah tak tahan tengok Nabi sakit sangat-sangat dah ni kan. Nampak sakit sungguh-sungguh. Dalam syarah kata sakit ni sakit Nabi nak pi dah ni. Nabi nak pi dah. Sakit tuan, Nabi pun sakit. Tapi Allah boleh buat. Kita minta Allah mahawin alaina fi sakaratil maut. Minta Allah ringan. Pasal para nabi dan para nabi dan para rasul memang Nabi SAW sebut ujian Nabi lebih berat. Hatta demam para nabi double daripada demam kita. Double tu tuan-tuan macam mana? Kalau demam kita panas, suhu kita 40, kalau double, ini cara matematik bodoh-bodoh lah ni kan. Pasal Nabi kata double. Kalau suhu kita panas 40 demam, para nabi berapa? Darat 2 tengok. Allah, derita yang para nabi tanggung lagi dahsyat daripada kita. Lagi dahsyat. Sebab tu kesakitan nabi pun sakit. Allah boleh buat nabi tak rasa apa langsung. Baik. Maka ketika mana Nabi dalam keadaan di hujung-hujung usia dah sakit, maka Siti Fatimah tak tahan tengok. Maka Siti Fatimah kata, deritanya ayahku ni, deritanya ayah ni ku ni. Maka Nabi dengar Fatimah pi cakap lagu tu. Faqala, maka kata Nabi, laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Sesungguhnya ayahmu ini takkan derita lagi lepas hari ini. Maknanya apa? Ni kesakitan terakhir. Nabi nak pi dah tinggalkan kita. Nabi nak pi dah tinggalkan Fatimah. Dalam riwayat yang lain cerita lagi panjang lah. Fatimah Nabi panggil bisik kan. Mula-mula Fatimah menangis. Lepas tu Nabi tarik pula bisik. Lepas tu Fatimah senyum. Lepas tu orang tanya kenapa menangis. Mula tu pasal Nabi kata Nabi nak pi dah. Yang kedua pasal apa senyum? Pasal orang yang pertama menyusuli Nabi dalam kalangan keluarga Nabi, Fatimah. Baik. Maka Nabi beritahu kat Fatimah, Nabi SAW beritahu kat Fatimah, lepas ni lepas ni ayah kamu ini takkan rasa derita dah lepas pada ni. Dalam syarah kata sebab Nabi nak pi dah. Falamma mata. Kemudian Nabi SAW pun wafat, meninggal dunia. Peristiwa kewafatan Nabi SAW ni satu peristiwa yang sangat dahsyat, menggoncang Madinah. Menggegarkan bumi Madinah. Sayyidina Umar unconscious bahasa Melayu apa, dia tak boleh kawal diri dia. Dia keluar hunuskan pedang dia ke tengah-tengah Madinah. Dia kata Muhammad itu tak mati. Muhammad cuma pergi jumpa Allah macam Musa pergi jumpa Tuhan dia. Itu saja. Muhammad akan balik. Siapa kata Muhammad mati, ku pancung dengan pedang ni. Siapa kita nak kata Sayyidina Umar tak beriman? Sayyidina Umar jauh lebih beriman meninggalkan kita. Sayyidina Umar jalan yang dia lalu, Iblis tak lalu dah. Iblis lalu jalan lain. Sayyidina Umar. Tapi kenapa jadi macam tu? Kerana kasih dan sayangnya sahabat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa tu semua pakai unconscious. Sayyidina Abu Bakar seorang yang steady. Sayyidina Abu Bakar seorang yang steady. Dia matang, dia steady. Hak lain semua tak boleh kawal dah. Orang-orang disertakan dalam sirah ni, orang-orang perempuan anak dara Madinah yang tak pernah keluar rumah pun keluar. Dia jadi lagu derita Madinah hari tersebut. Bukan kata kita bersedih, alam bersedih. Tuan-tuan, Bilal tak boleh duduk Madinah, pindah. Tak boleh duduk satu-satu sudut Madinah ni mengingatkan Bilal kepada baginda Nabi. Tak boleh duduk, pindah. Ada sahabat minta, ya Allah agar butakan mata aku, ya Allah, aku tak mau tengok orang lain lepas daripada tengok Nabi. Ada minta sampai mati pasal tidak ada kehidupan selepas tidak adanya Nabi.
Allah SWT sayangnya mereka kepada baginda Nabi SAW, sayang yang bersangatan. Kenapa Nabi sayang kat mereka? Sungguh, tapi kat kita sekali lah, kat kita lebih. Sampai para sahabat kata, kami ni bukan saudara ke? Nabi kata, antum ashabi, hampa sahabat. Nabi rindu kat kita. No? Pasal Nabi kata, mereka ni kita lah yang tak pernah tengok aku, tapi ingat kat aku mengamalkan Islam. Nabi rindu. Kita rindu lah kat Nabi SAW. Nabi duduk seorang-seorang, Nabi teringat kat kita, meleleh air mata. Kita pernah tak duduk seorang-seorang, teringat kat Nabi, keluar air mata. Nabi dalam hadis, ana faratukum alal haud, aku yang pertama mendahului kamu dekat telaga haud. Bukan Nabi nak pergi minum terus dah. Nabi dalam syarah hadis kata Nabi berulang alik, berpusu-pusu pasal nak bagi kita minum. Nak jamu kita. Dan dalam peristiwa mizan di akhirat nanti, Nabi tak rehat. Syafaat kat umat nu, syafaat kat orang ni, syafaat, nak bagi. Tak berhenti rehat, nak bagi semua masuk syurga. Nabi usaha keras. Bukan kita tekat di dunia saja Nabi dah dakwah berhenti habis sudah lah, dah. Terus. Syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Nabi kata syafaat aku boleh sampai kepada orang yang buat dosa besar pun, jangan takut. Orang yang buat dosa besar, kita ke siapa ke dalam video ni ke, dia rasa saya ni teruk dah, Islam tak terima saya dah, saya dengan Allah jauh, saya dengan orang Islam jauh, semayang tak pernah apa, saya tak ada apa. Jangan sangka lagu tu. Nabi kata syafaat aku boleh sampai ke hamba. Ingat kat Nabi SAW, ingat kat Nabi, jangan tinggal langsung. Tuan-tuan, kita dalam hidup ni, apa yang paling kita takut? Kita takut kalau dosa kita Allah tak ampun, dan amalan kita Allah tak terima. Yang tu paling kita takut. Yang paling takut lagi kalau Allah tak ampun dosa. Kita dah tinggalkan dosa tu 10 tahun, 20 tahun dulu dah. Kita pun dah lupa cuci tangan, dah jadi orang masjid dah. Tapi dulu biasa buat dosa 30 tahun dulu. Lah jadi tenang, elok dah. Rupa-rupanya 30 tahun dulu Allah tak ampun. Allahu Akbar. Yang tu yang kita boleh takut, dan saya yakin semua orang setuju dalam ni. Dan dalam ni buat. Kalau Allah tak ampun, kita tak ada second option dah. Mana ada lain, Allah saja pemilik mutlak keampunan. Allah, kita nak harap siapa? Allah saja. Tak ada apa dah. Kalau lah Allah tak ampun, tak ada bahasa, tak tahu nak tolak ke mana. Satu lagi ada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal tu kita kena selawat banyak. Pasal tu kita kena selawat banyak. No? Ingat lagu bunyi gendang kan, ada lagi. Minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, selawat jangan putus langsung lah hari-hari. Jangan biarkan satu hari dalam hidup kita tanpa selawat. Kena selawat. Di luar, dalam semayang tentu dah. Ni luar semayang ni. Selawat. Jangan lepas. Tak mampu disiplin hari sehari 100 apa, tak apa. Kita set malam ni, set. Aku jangan biar sehari pun lepas hidup aku tak selawat langsung. Bagi ada sehari juga. Saya kalau saya peribadi, saya set macam tu. Jangan bagi satu hari pun terlepas tanpa selawat langsung di luar semayang. Selawat juga. Teringat terus selawat. Kita rindukan Nabi SAW. Doa yang Nabi simpan. Likulli nabiyyin da'watun da'ha li ummatihi wa in ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Setiap Nabi ada doa yang untuk umat, yang kalau Nabi tu minta tak ada syarat, terus kabul. Doa Nabi memang makbul, tapi doa untuk umat ni belum tentu. Pasal tu Nabi minta Abu Talib agar Allah ampunkan dia, Allah tak ampun kan. Turun ayat Quran, Allah kata jangan kamu sangka boleh bagi hidayah kat orang lain, ya ahli keluarga kamu. Kalau Allah tak bagi, hidayah milik Allah. Maka tetapi ada satu portion Nabi kata ni, setiap Nabi ada satu ruang, satu kuota yang dia doa dekat umat dia, confirm Allah bagi. Semua Nabi pakai doa dah. Dan dalam syarah kata semua Nabi yang doa tu adalah doa bala lah. Bila umat tak mau dengar sangat, doa mai puting beliung, mai lipat bumi, mai ribut tufan. Tapi beda aku, Nabi kata, hampa buat jahat tahana ke macam mana pun, letak najis unta atas belakang Nabi ke, apa fitnah Nabi ke, sihir Nabi ke, Nabi tak doa. Nabi kata aku simpan. Wa inni ikhtaba'tu da'wati, aku simpan doa aku. Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Bukan sebagai bala, tetapi aku nak guna di hari kiamat nanti, nak jadi syafaat kepada hampa semua, kepada kita semua. Nabi simpan. Nabi rela kalau letak atas belakang Nabi dengan najis unta. Nabi rela difitnah, Nabi rela disihir, Nabi rela diumpat, Nabi maafkan.
Sebab Nabi nak guna kuota doa itu nak selamatkan kita di hari kiamat nanti. Maka dalam peristiwa ni falamma mata, Nabi meninggal dunia. Ya. Qalat, maka berkatalah Fatimah, ya abatahu ajaba rabba da'ahu, ya abatahu jannatul firdausi ma'wahu, ya abatah ila Jibril nan'ahu. Dia macam syair. Ya, masa orang perempuan gitulah kan. Dia kenal, dia kata ayah, nah hebatnya perjuangan ayah, dakwah ayah, macam itulah. Ya, ni macam syair lah. Ayah, syurgalah tempat ayah. Nah, ayah kepada Jibril lah kami mengadu kehilangan ayah. Dia macam syair lah, dia cakap perempuan. Nah, orang lelaki kan dia steady sikit kan, perempuan. Tambah-tambah perempuan Arab. Lepas tu dia peringkat awal dulu ada larangan. Nah, baik. Maka dia duduk sedih, mengadu apa semua ni. Tak apalah. Dalam hadis ni Abu Sa'id nak cerita ni, Anas nak cerita ni, kita keadaan Fatimah pada hari itu dia macam sugul, dia sedih, dia unconscious juga macam saya kata tadi, nah. Jadi tuan-tuan, yang lelaki ni steady jugalah, beberapa orang mula-mula sedih juga. Tapi bila mak Sayyidina Abu Bakar dah tenangkan, dah ni sekarang dia dah boleh. Sebab kalau semua bersedih, tak ada orang yang nak kontrol, siapa nak buat kerja? Rasulullah dah wafat ni. Kan? Maka sebab tu dah Sayyidina Abu Bakar dipilih sebagai khalifah yang pertama. Pasal kematangan dia, kestedian dia tu. Baik. Jadi bila dah Sayyidina Abu Bakar dah tenangkan, pakat tenang semua. Tuan-tuan, masa Rasulullah, saat Rasulullah tak ada tu, Sayyidina Abu Bakar tak ada. Nabi dah tak ada dah, baru Sayyidina Abu Bakar main, wajah Nabi ditutup kan. Bila Sayyidina Abu Bakar masuk, para sahabat yang ada di rumah ni menangis, mengenangkan pertemuan dua kekasih yang sangat rapat daripada kecil. Sayyidina Abu Bakar main, buka kain yang tutup wajah indah Nabi, senyum, menangis. Sayyidina Abu Bakar, indahnya wajahmu ya Rasulullah, kan? Tutup balik, keluar, pergi cari Sayyidina Umar pasal dengar duk mengamuk. Itu Sayyidina Abu Bakar. Bukan dia tak sedih, nah, cuma ada benda yang lebih besar yang dia nak kena buat. Masa tu kita boleh bersedih tak? Boleh, lagi kita akan ambil hadis tu. Baik, saya nak cepat hari ni nah. Maka Fatimah duk bersedih. Falamma dufina, lepas tu Nabi pun dufina apa? Dikafankan. Nabi dikafankan, Nabi ditanam. Dufina. Nabi dikafankan, diuruskan, ditanam. Masa Nabi turun tanam ni, dalam syarah kata yang turun tanam Nabi ni Sayyidina Ali. Seorang lagi Abbas ke Ibn Abbas, tapi Sayyidina Ali salah seorang yang memandikan jenazah Nabi. No, memang dibincangkan tuan-tuan, yang kata ayat yang keluar daripada ayat yang bagi mandi jenazah Nabi itu pi mana kan? Yang tu sedaulah dah dulu ni. Ada seorang lelaki di dalam satu pertemuan para ulama zaman moden ni, dia kata dia mimpi ayat tu naik ke langit, jadi awan, jadi masjid kan, jadi hujan tu turun jadi masjid. Tapi itu mimpi lelaki itulah di dalam satu ijtima' para ulama ni. Dia cerita zaman moden dah, bukan zaman-zaman dulu ni. Cerita. Tapi dalam riwayat ada beberapa riwayat cerita apa nama ni, Sayyidina Ali hirup dekat kelopak mata Nabi ni, ada ayat kan, bila mandi Sayyidina Ali hirup. Hirup ayat tu telan. Itu adalah hadis lah. Tak apalah. Dan masa Nabi diuruskan, Nabi ditanam tu, qalat Fatimah radhiyallahu anha, atabat anfusukum an tahthu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam turab. Bila dia lepas mandi kafar, turun Nabi tu, bila ambil tanah, Allah nak cerita pun tak tahu tanah. Kita ada adik-beradik, mak ayah kita ke tok wan kita ke, yang tu yang saat kita tak boleh pergi sekali tu. No? Ini Nabi tuan-tuan. No? Jadi tak peliklah Fatimah berkelakuan demikian. Jadi bila Fatimah tengok apa ni, sahabat-sahabat tu tarik tanah kambuh ni, Fatimah jadi macam marah. Bukan Fatimah marah sungguh pun, tapi itulah saya nak kata kelakuan kita tu. Fatimah kata, apa gembira ke timbuh tanah atas kepala Nabi, atas muka Nabi ni? Apa gamak ke? Padahal bukan tak bagi, kalau nak buat tu pakai tak timbuh lah kan. Tapi kena steady juga lah. Kita pun esok tuan-tuan lagu tu lah. Mak ayah tak ada, esok pun kita ada adik-beradik perempuan, dia tak boleh kawan punya. Kita jantan-jantan ni lah kena kuat kan? Ada benda yang kita kena cepat dia tuan-tuan.
Contohnya lah, bila adik-adik kita meninggal, saya bagi contoh mudah nama ayah lah, ataupun siapa adik-adik kita, anak kita ke contoh mungkin anak tuan-tuan. Antara benda yang kita kena cepat ialah soal hutang dia. Kita nak kena umum kan. Siapa yang ada arwah ada berhutang, siapa beritahu kat saya kan. Kalau dia ada berhutang, orang berhutang dia akan beritahu. Orang emosi dia kata masa ni lah nak kalut hutang, nak kalut duit. Urus dulu lah. Bukan dia. Hak tu penting tu. Hutang tu. Nampak? Yang tu yang orang lelaki hak main mengaji, dia kena steady. Ada benda yang emosi tak boleh urus. Depa tu bukan tak tahu, depa pun tahu, tapi emosi ni menyebabkan depa tak boleh kawal. Sama macam kes Fatimah. Fatimah kata apa gamak pitim bui tanah atas muka Nabi. Apa hangpa ni? Padahal betul lah tanam. Dan Fatimah pun bukan bermaksud demikian, tapi out of sadness orang kata. Dalam kaunseling kita kata grief and loss, memang dia tak boleh kawal. Kita pun begitulah. Nanti ada masa-masanya kita akan diuji macam tu. Orang kata masa-masa lah nak cakap pasal duit, pasal hutang, urus dulu jenazah. Tak. Lalu tradisi kita macam tu. Bagi tahu pengumuman ni, kalau ada arwah ada berhutang, ni abang asal pasal hutang penting sekali hak mula. Baru pihak lain. Ingat, dalam hadis pun nak mengajar kita, ni hadis riwayat Bukhari. Tapi yang bestnya, saya seronok bila mana Imam Nawawi ni, tuan-tuan, pandai Imam Nawawi ni. Hebat lah Imam Nawawi. Tentu Imam Nawawi pandai lah. Apa lagi Imam Nawawi, tuan-tuan, sampai hari ni tuan-tuan pergi dah pelosok dunia mana pun, tak percaya start kata pergi cari, masuk ke corok-corok hutan kampung-kampung hulu banak pun tak apa, pergi masuk surau, tengok jadual. Ada tak mana jadual? Katalah jadual. Cuba cari satu surau yang tak ada dalam tu kitab Imam Nawawi. Tak ada. Satu dunia, tuan-tuan. Di celah pekan, bandar sampai ke kampung. Orang buat kajian lah. Siapa ni sebut ni? Tak kira kitab apa pun. Tak kira kitab apa pun. Yang ni ke Matan Arba'in ke apa ke, apa nama ni, Minhaj ke apa pun lah. Mesti ada. Paling kurang satu. Keberkatan. Imam Nawawi hidup tak lama, tuan. Tapi keberkatan umur yang ada pada dia. Imam Nawawi. Ilmu menuntut sungguh-sungguh, nikah tak ada. Allahu akbar. Bijak Imam Nawawi ni, hadis ni Imam Nawawi bubuh dalam bab sabar. Saya duk fikir pasal apa? Dia ni kat mana sabar dah? Dia nak cerita pasal kes tu lah. Kes para sahabat sabar. Sabar atas dugaan ujian kehilangan kekasih yang paling agung bagi Nabi SAW. Fatimah bukan tak sabar. Sabar. Cuma masa tu saat dia berasa lagu tu, lepas tu dia okey lah. Baik. Maka dia marah. Dia kata apa hangpa gamak pergi timbul tanah atas badan Nabi ni. Apa hangpa ni? Yang dalam riwayat lain lagi keras lah. Tapi pokoknya bukan kerana marah, bukan kerana apa, kerana kesedihan. Baik. Sikit lagi Baik. Hadis nombor 34 ni hadis lah. Wa an Abi Zaidin Usamah bin Zaid bin Harithah. Usamah bin Zaid bin Harithah. Usamah bin Zaid ni cucu anak Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ni hadiah Siti Khadijah kepada Nabi. Lepas tu jadi Nabi jadikan anak angkat. Ayat Quran turun pasal Zaid ni dengan sebut nama dia Zaid. Usamah ni anak dia, dan Nabi sangat sayang kepada Usamah bin Zaid ni. Baik. Apa nama ni? Hadis ni Usamah kata daripada ayat Usamah cerita Maula Rasulullah SAW. Wa an Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hibbahi wa ibni hibbah radhiyallahu anhuma. Antara yang Nabi paling sayang, anak kepada orang Nabi paling sayang. Dia kata. Qala, dia cerita. Arsalat bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari anak Nabi, anak perempuan Nabi, anak puteri Nabi hantar utusan kepada Nabi SAW. Hantar utusan pi rumah Nabi bagi tahu, inna bni qadih tudira fashhadna. Anak saya ni sedang menghadapi sakit yang bersangatan. Mai sat tengok kami. Anak Nabi, puteri Nabi. Siapa ni? Dalam hadis ni tak abang, tapi Zainab. Ni anak Nabi Zainab. Mai sat tengok kami. Fa arsala yuqri'us salam wa yaqul inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma
faltasbir wal tahsib. Nabi nak pi, cuma Nabi pesan kat kawan utusan tadi ni, kirim salam kat dia, pesan kat dia sabar. Apa pun yang Allah bagi, hak Allah nak ambil balik. Apa pun yang Allah uji kita, banyak sabar. Nabi pesan lagu tu lah. Satu pesan. Maka utusan ni pun balik pergi rumah Zainab, pergi bagi tahu dekat Zainab ni. Lepas tu tuan-tuan, tak ada Nabi nak pergi lagi, dia mai pula. Fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi la ya'tiyannaha. Sekali lagi utusan mai. Zainab ni, anak Nabi ni, siap bersumpah, demi Allah pak kena mai cepat. Maknanya apa ni? Anak dia dalam keadaan dia hujung-hujung dah. Maka fa aqama ma'ahu Sa'd bin Ubadah wa Mu'az bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab wa Zaid bin Thabit wa rijalun radhiyallahu anhum ajma'in. Maka masa tu dalam majlis, Nabi ada urusan dalam majlis. Maka bila dah mai sekali lagi, pesan suruh cepat sumpah siap. Maka Nabi pun terus ajak para sahabat pi. Seorang-seorang ni yang disebut ni, Sa'ad bin Ubadah, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, semua nama-nama besar kan. Itu menandakan apa tuan-tuan? Bila sahabat-sahabat yang ni ikut pi, maknanya masa utusan tu mai, Nabi sedang ada urusan penting lah tu, pasal semua sahabat-sahabat besar-besar duduk dah tu. Nah, bukan Nabi nak melengahkan panggilan anak dia, tidak. Ada urusan lah tu. Nah, tapi bila mai panggil sekali lagi, siap bersumpah lagi, maknanya benda urgent sangat ni. Maka Nabi kata, jom kita pi pisat tengok. Maka pi. Bila pi tuan-tuan, bila sampai, farufi'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sabiyyu fa'aq'adahu fi hijrihi wa nafsuhu taqaqqa. Menarik ni. Bukanlah menarik, astagfirullahalazim. Bukan menarik, saya nak ulah istilah tu. Bukan kata menarik, minta maaf. Bila sampai, Nabi sampai ke rumah Zainab, maka mereka ambil anak tu, anak Zainab ni bagi kat Nabi. Nabi usap pegang, Nabi tengok nyawa dah ada di hujung. Ni tak dia hujung lah. Dia nafas dah tersekat-sekat dah di hujung-hujung dah. Siapa budak ni? Cucu Nabi ya. Dia tak? Anak Zainab cucu Nabi. Tok Wan pegang cucu di hujung nyawa ni, aku benar kan. Nah. Fafadat ainahu, maka nitik yang mata Nabi lah. Tok Wan, no, cucu kita tengok apa ni jatuh dekat pun kita meleleh mata tu kan. Semua duk tarik aku tu pun kita tak terah duduk dah anak cucu kita ni hujung nyawa tuan. Ni ror-ror hujung nitih ke yang mata Nabi, no. Faqala Sa'ad, maka Sa'ad bin Ubadah yang ada masa tu tengok, dia pun jadi macam heran. Maka dia kata kat Rasulullah, ya Rasulullah, ma haza, what is this? Apa ni? Bukan bertikai dah sahabat ni. Kita baca hadis banyak, kita akan tengok sahabat bukan bertikai, tapi mereka ni luhur, betul-betul nak tahu. Kadang-kadang soalan tu kita nampak lagu bertikai dah, dia betul-betul nak tahu. Kalau kita orang Melayu kita marah dah, apa tanya lagu ni? Dah dengan dia pun tanya tu lah kita beritahu ilmu hari ni. Saat tanya, ya Rasulullah, apa ni? Apa ni apa dia? Pasal apa teriak ni? Apa yang mata ni? Macam tu maksudnya. Kan Nabi ajak kita sabar, Nabi ajak kita tenang, Nabi ajak kita redha. Pasal apa Nabi cucu meninggal Nabi teriak? Seolah-olah lagu tu tanya Allah. Ma hadha? Faqala hadhihi rahmah ja'alaha Allah Ta'ala fi qulubi ibadihi. Nabi kata ni rahmat, rahimah, kasih sayang yang Allah letak dalam setiap hati kita ni. Ada, bukan tak boleh teriak, boleh sedih, no. Bukan kata kita kena, Allah kata kena redha, siapa-siapa mati pun, siapa-siapa pi pun, apa pun ujian hidup redha. Redha tak boleh teriak langsung, kena kerah, tahan, tak ada siapa suruh. Nabi kata teriak menitih ni rahmat, rahim, kasih sayang daripada Allah yang Allah titipkan dalam hati kita setiap seorang ni. Dia berasa kot mana boleh kerah meter, mana tak ada rasa apa langsung. Ada orang kalau gitu, ada setengah orang ada kan. Bukan pasal dia kerah hati dah, pasal dia dah puas. Dia puas juga mak ayah ada susah, apa nama ni katalah, orang kata apa, lumpuh ke apa ke, dia bagi mandi, dia suap makan, dia buat semua ni, lepas tu meninggal. Dia tak teriak dah, pasal dia puas dah. Ada orang gitu. Habis dia meninggal, dia pergi tidur.
Anak-anak lain yang tak jaga kata apa ni mak meninggal hang tidur. Yalah, meninggal aku tidur, aku penat dah. Masa hidup aku jaga. Kawan masa hidup hampa tidur. Hak mana lagi jahat? Nampak tuan-tuan. Jadi Nabi sedih. Nabi kata ni rahmat, boleh sedih. Baik, soalan. Siapa hak meninggal ni? Cucu Nabi. Cucu Nabi yang mana? Anak Zainab. Ada 2 orang. Zainab ni siapa? Kita dengar selalu anak Nabi ni selalu yang dominan yang kenal ni tadilah Fatimah, kan? Zainab ni lagu mana? Mari kita cerita sikit sambil kita tutup. Zainab anak Nabi hak mula. Kakak Fatimah lah. Zainab ni kisah tentang dia menarik tuan-tuan. Sayyidah Zainab ni, Sayyidatina Zainab ni. Kerana apa? Semua cerita pasal dia kurang, pasal dia meninggal awal. Sayyidah Zainab wafat umur 29 tahun. Muda. Zainab dia anak Nabi hak mula dengan Sayyidah Khadijah. Dia menikah dengan seorang lelaki nama Allahumma salli ala Muhammad. Abu Al-As bin Rubai'. Abu Al-As bin Rubai'. Abu Al-As bin Rubai'. Seorang lelaki Mekah yang Nabi puji dalam hadis. Nabi kata lelaki Abu menantu aku ni baik, cakap betul, tak pernah tipu, tak pernah curang, memang baik. Cuma cerita pasal dia dan Zainab menarik. Ni orang buat kisah-kisah cinta ni kan ni nak abang. Ni cerita cinta yang sangat setia ni. Abul As'as ni pemuda Mekah yang baik. Dia pergi minang Zainab dekat Nabi. Masa tu Nabi pun belum terima wahyu lagi. Belum terima kerasulan lagi. Muda lagi Nabi masa ni. Nak main minang Nabi terima pasal memang baik. Memang baik. Lepas tu masa dia duduk hidup dengan Nabi duduk di Mekah, Nabi belum jadi Rasul, dia duduk pergi ziarah rumah, duduk pergi hantar makan, bawa semua ni. Memang sangat baik. Nabi sayang kat dia, menantu Nabi. Dan dia pemuda yang baik. Masa Nabi terima wahyu, dia tak ada. Abu Hasan ni tak ada. Dia outstation, dia menjaga di luar. Jadi tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar masuk Islam, Sayyidah Khadijah masuk Islam, tentunya Zainab masuk Islam. Bila dia balik, Zainab pun cerita, abang ada cerita best ni abang. Ayah dapat awak ini, saya terjemuh bahasa kita ni tuan-tuan. Au kama qal ni bukan hadis ni. Saya ambil riwayat ni, saya au kama qal ni. Ni lah kena terang lagu tu takut orang kata kita mereka pula ni ada riwayat nah. Ni saya ulah ni sirah cara cerita kat orang kita dalam masjid ni. Lagu tu kena terang betul-betul lah ni. Baik. Maka abang nak tahu dah, ayah kita Nabi dapat wahyu ni, Islam, bawa agama yang benar. Jadi cik masuk Islam dah abang. Di sana Abu Al-As sedikit terasa. Dia kata, "Kenapa tak tunggu aku dulu?" Apa maknanya ni? Orang jantan. Suami memang lagu tu. Kadang dia setuju benda tu, tapi pasal apa hang bilang kat aku ni ketua keluarga. Dalam hati dia bukan dia tak setuju, dia pun tahu Nabi orang baik, pak untuk kesayangan dia. Tapi dia tak boleh terima bila bini dia tak tunggu dia balik dulu. Maka dia kata, "Lah bang, jomlah kita masuk Islam sekali." Tak apalah, hang masuk seorang. Lagu berasa hati pasal tak tunggu dia. Maka dia tak perlu Islam kan? Dia tak perlu Islam. Dia tak perlu Islam. Sampai dapat perintah hijrah. Nabi nak hijrah. Seorang Islam kena macam-macam ni. Nabi nak last sekali Nabi nak hijrah. Zainab dengan Abu Al-As ni duduk sekali lagi. Masa ni perintah pisah tak ada lagi nah. Zainab Islam, Abu Al-As bukan Islam tapi laki bini. Ni peringkat awal ni. Maka Zainab kata kat Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayah boleh tak cik nak duduk dengan laki cik di Mekah? Cik tak ikut pergi Madinah, cik Islam." Maka Nabi kata apa? "Tak apa, hang duduk di Mekah jaga laki hang elok." Nak tengok. Maka dia jaga laki dia elok. Ni cinta ni. Tak putus asa Zainab, hari-hari duk bagi tahu abang, jomlah peluk Islam, jomlah peluk Islam. Berapa tahun tuan-tuan? Tak peluk juga. Sampai perang Badar. Perang Badar, laki dia turun perang Badar, geng Quraisy Mekah. Lawan dengan pak dia. Contoh bayangkan Sayyidah Zainab macam mana punya sabar. Hebat ni. Hebat je dia tuan-tuan. Laki dia turun pergi perang lawan dengan pak dia. Dia nak doa kat siapa? Pak dia Rasul. Kalau hilang kekasih dia, ayah dia kekasih dia, suami dia pun kekasih dia juga. Allahu Akbar. Tuan-tuan, Zainab punya kesabaran dia.
Maka dalam perang Badar kan Islam menang, laki dia tertawan. Zainab tak ada apa dah kat dia nak tebui. Dia bawa pergi rantai mak dia. Siapa mak dia? Siti Khadijah. Sampai masa duk tebui seorang-seorang tu tengok ada apa, kan dia kena banyak tebusan. Maka Nabi tengok, Nabi cam lah rantai Siti Khadijah. Maka Nabi tahu ini daripada anak dia nak tebui menantu dia Abu Al-As ni. Maka di sanalah terbit hadis yang saya sebut tadi tu. Nabi kata lelaki ni dia jujur dengan aku, dia tak ada tipu aku, dia janji dia tak pernah mungkir. Nabi sebut kat para sahabat. Nabi kata ni anak aku buat mai rantai ni nak tebus menantu aku ni. Boleh tak kita tukar dengan cara macam ni, kita bagi dia balik, tapi dengan syarat pertukaran anak aku kena mai sini. Jadi kita rantai ni tak payah tebus lah, sahabat ikut. Nabi kata kalau nak sahabat tak setuju pun tak apa, tapi sahabat kita ikut apa yang Nabi kata. Maka dalam riwayat yang lain kata, Nabi beritahu dekat Abu Al-As, kami bebaskan hang dengan jaminan, dengan syarat hang kena hantar balik anak aku mai ke Madinah. Pasal hang pun dah tak boleh duduk sekali dah. Dah mai perintah dah, yang bukan Islam dengan Islam tak boleh duduk sekali dah lelaki bini. Maka dia setia dengan janji dia tu yang Nabi bagi jaminan tu. Dia balik pergi Mekah. Zainab duk tunggu dah dekat Mekah. Daripada jauh dia pesan nak, dia tak panggil nak lah, saya minta maaf lah, tapi saya nak bagi bahasa kita ni. Wahai isteriku, bersiap dengan anak-anak tuan-tuan. Bersiap dengan anak-anak, jangan duduk dekat dengan aku, jangan duduk dekat dengan aku. Kita tak boleh duduk dekat dah. Perasaan Zainab macam mana tuan-tuan? Berapa lama tak jumpa lelaki, lepas tu bila main nak jumpa tak boleh sentuh, tak boleh apa. Pasal ayah pesan hang kena pergi Madinah. Contoh ni panjang tuan-tuan. Nanti Abu Sufyan tangkap mereka. Abu Sufyan terpancur dalam hati dia, kesian. Abu Sufyan kata aku bukan tak bagi, tak apalah kalau nak pergi hang tak pergi sengak-sengak. Masa tu Abu Sufyan belum masuk Islam. Pokoknya Zainab pun pergi Madinah. Abu Al-As duduk di Mekah. Terima Islam tak terima lagi. Kawan duduk di Madinah seorang-seorang. Ada dah baginda Nabi SAW bela anak 2 orang. Masa tu 2 orang lagi, tapi anak dah 2 orang dengan Abu Al-As. Satu nama Umamah bintu Abu Al-As ni lah. Umamah ni perempuan. Satu nama Ali. Yang meninggal ni Ali. Yang meninggal ni Ali sebab dia meninggal masa kecil, masa baby. Umamah ni cucu yang Nabi sayang. Saya cerita, saya tak mau bagi campur aduk. Saya nak cerita Zainab ni dulu. Maka tuan-tuan, Zainab duduk di Madinah. Lepas tu berlaku beberapa peristiwa yang suami dia ni lintah Madinah pergi ke Syam, bawa barang menjaga apa semua ni. Kalau ikut perjanjian mereka tak boleh lintah tau, pasal ada perjanjian mereka lah. Tapi kena tangkap. Bila kena tangkap, Abu Al-As ni dia sempat lari pergi minta tolong Zainab. Zainab pun tolonglah jamu makan apa semua ni. Dan mengadu dekat Nabi. Dan Nabi tahu, Nabi marah. Nabi bukanlah marah, Nabi tegur. Nabi kata hang tak boleh jamu dia apa dah. Dia dengan hang ni tak ada hubungan apa dah ni, bukan laki hang dah. Maka Nabi kata kepada Abu Al-As, terimalah Islam wahai anak hang, orang yang baik. Dia tak mau. Dan Zainab menangis ni. Tak apa, akhirnya dengan jaminan Nabi, dia pun baliklah. Dia balik ke Mekah. Tuan-tuan, rupa-rupanya semua barang-barang menjaga tu dia pergi bagi semua balik ke Abu Sufyan. Dan elok dia bagi semua, dia kata apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rupanya bijak Abu Al-As ni, kenapa dia buat lagu tu? Dia tak mau terima Islam di Madinah. Takut lagi orang Mekah kata dia nak gelapkan duit, dia nak makan kerta, ataupun dia takut kat Muhammad, ataupun dia sebab dia kena tangkap dia terima Islam. Aku pergi bagi dulu kerta hamba yang duit modal hamba bagi suruh aku penjaga tu, selesai semua, aku merdeka, aku free, aku mengucap depan hamba. Berani dah. Then dia pergi Madinah. Nabi nikahkan dia semula dengan Zainab. Zainab seronok lah tuan-tuan. Setia Zainab ni, tak terima lelaki lain tuan-tuan. Tak terima lelaki lain. Dia tunggu lelaki dia 23 tahun bah. Punya lama. Sorry lama sangat tu. Tapi lama lah tuan-tuan. Lama sungguh. Tak kurang 10 tahun lah. Saya matematik ni lemah sikit. Tapi lama lah. Memang bertahun-tahun. Memang dia tunggu lelaki dia. Duk seorang-seorang jaga anak-anak sakit demam apa semua ni kan. Akhirnya doa dia Allah kabulkan, kesabaran dia. Laki dia dah lah tak Islam, lawan Islam pula, kena tangkap lagi, macam-macam. Akhirnya dia menikah sekali lagi dengan laki dia. Nabi nikahkan.
Tuan-tuan, sabar tak sabar Zainab? Sabar. Tapi tak lama. Setahun ni lah. Lepas tu tahun depan Zainab meninggal dunia. Zainab meninggal. No, Zainab meninggal. Tak lama lepas Zainab meninggal, Abul As'as pula meninggal dunia. Aduh, hidup semati tu. Ni kisah cinta ni. Baik, kita patah balik. Masa kes yang Zainab panggil Nabi ni, masa ni lelaki dia tak main lagi lah. Kita nak faham jalan cerita ni. Lelaki dia tak ada lagi lah. Macam tu, susah hati seorang-seorang duk urus anak apa semua ni. Maka anak dia Ali tu meninggal, yang bayi tu. Umamah bintu, dalam yang terkenal kata Umamah bintu Zainab lah, ataupun Umamah bintu Abu Al-As'as. Dia cucu kesayangan Nabi, perempuan. Kita banyak cerita cucu Nabi Hasan dan Husain, kita jarang cerita Umamah. Yang kita duk ustaz-ustaz duk ceramah duk kata Nabi semayang dukung cucu tu Umamah lah. Umamah binti Zainab ni, Nabi sayang sungguh kat dia tuan-tuan. Sayang level mana? Level Nabi dapat hadiah. Dalam ada hadis dua. Satu hadis kata ada seorang perempuan hadiah kat Nabi satu kalung. Dalam hadis riwayat yang lain kata Raja Najasyi bagi kat Nabi kalung. Ada kata cincin. Tapi mutawatir bermakna setuju kata Nabi dapat hadiah. Maka Nabi dapat hadiah tu, kalung tu, Nabi kata aku nak bagi dekat orang yang paling aku cinta. Masa tu bini-bini Nabi tu kata dah tak ada orang lain dah, Aisyah tu. Kan? Aisyah tu siapa lagi? Rupa-rupanya Nabi bawa pergi rumah Zainab, Nabi bagi kalung dekat Umamah, cucu dia perempuan. Nabi kata cucu pakailah. Tuan-tuan, akhlak Nabi dengan isteri-isteri, dengan cucu, tok wan sayang cucu. Umamah, Nabi sayang kat dia tuan. Dia membesar, ujian dia pun hebat. Mak dia meninggal, ayah dia tak jumpa lama, jumpa sat, belah sat, meninggal ayah dia. Lepas tu siapa ambil belah? Zubair bin Al-Awwam belah dia. Dia membesar sikit, dia duduk mengasuh adik-adik sepupu dia. Siapa adik-adik sepupu dia? Hasan dan Husain. Saya begitu tuan nampak jalan cerita ni. Lepas tu mak menakan dia meninggal dunia. Siapa mak menakan dia? Fatimah. Kan saya kata Fatimah meninggal lepas Rasulullah. Fatimah sebelum meninggal pesan kat Sayyidina Ali, cik wasiat dekat abang, kalau cik meninggal abang kena ambil anak menakan cik. Boleh ke? Boleh kalau meninggal lah. Kalau tak meninggal tak boleh lah kan. Mak saudara kan anak saudara meninggal dulu. Kan dia ada tahrim mu'abbad dengan tahrim muqayyad, haram yang selamanya dan haram yang kebergantungan. Kalau meninggal salah seorang saudara ni boleh istilah kita kata apa? Saling tikak tu kalau adik-beradik kan. Maka Fatimah pesan kalau cik meninggal ambil anak menakan cik, Umamah jadikan bini. Pesan. Pasal apa? Pasal Umamah duk mengasuh Hasan dan Husain. Ali menikah dengan Umamah, anak menakan isteri ni. Bila menikah, Ali pula meninggal dunia. Sebelum Ali meninggal syahid, Sayyidina Ali pesan, wasiat ke Umamah muda lagi. Kalau saya meninggal dunia, nikah dengan Mughirah bin Naufal Al-Haris, nikahkan dia. Maka Sayyidina Ali meninggal. Sikit je seminit saya nak habis cerita ni. Sayyidina Ali meninggal. Maka Umamah ni segak. Muawiyah masa tu khalifah dah. Kan Sayyidina Ali meninggal, Umayyah naik, Muawiyah pinang dia, khalifah pinang dia, raja pinang dia. Maka dia tolak pasal wasiat laki dia, suruh dia menikah dengan Mughirah. Dapat anak ulama tu Yahya bin Mughirah tu. Dalam cerita ni cantik lah. Tapi yang seronok wasiat tu. Kita boleh wasiat tu tuan. Kita tahu kalau kita sakit tak lama dah, kita ada seorang member kita harap, kalau abang meninggal hang nikah lah dengan member abang ni. Bagus ke abang tu tuan? Tak tahulah dengan zaman sekarang ni, orang tak suruh hakam lah, hak asasi manusia lah, tak tahulah. Tapi kita doa lah yang baik-baik no? Maka itu cerita dia. Maka yang meninggal itu ialah Ali, cucu Nabi yang kecil. Allah Ta'ala alam tuan-tuan. Habis hadis 5 hadis malam ni, kita nak sambung lepas raya. Lepas raya kita akan masuk hadis yang ke-6 dalam bab sabar. Cerita pasal tuan-tuan tahu cerita ni, Ashabul Ukhdud. Budak tu nak cerita pun tak seronok, dia belajar sihir kan. Lepas tu dia dapat menemukan agama yang sebenar instead of sihir. Lepas tu apa jadi kat dia? Dia kena tanam, dia kena bakar ramai-ramai dalam kawah api kan, kawah minyak panas. Cerita tu lah yang tuan-tuan duk tahu tu. Cuma bulan depan bulan lepas raya kita nak pergi cerita dengan matan hadis terus lah. Ini hadis ni riwayat Bukhari. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wa lahmal malaikatil muqarrabin wa ahdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.